Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 12, pengendalian data, melibatkan satu standard kandungan, 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data melibatkan satu standard pembelajaran iaitu membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Dalam video kali ini, kita akan lihat pula jenis perwakilan data yang keempat, iaitu plot titik. Plot titik ialah perwakilan data yang menunjukkan titik atau bulatan di atas suatu garis mengufuk. Tiada paksi mencancang untuk plot titik kerana kekerapan diwakili oleh titik. Jadi kita lihat langkah-langkah untuk membina plot titik. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita perlu lukis satu garis nombor mengufuk yang meliputi julat bagi data yang diberi. Yang kedua, kita akan plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan dengan nilai pada garis nombor. Dan yang terakhir, kita akan tuliskan tajuk kepada plot titik yang kita dah lukis. Okey, kita ada 2 soalan di sini. Cikgu mulakan dengan soalan pertama. Jadual di bawah menunjukkan haiwan peliharaan murid tingkatan 1 bijak. Okey, maklumat data yang pertama ialah haiwan. Okey, ada arnab, ayam, kucing, kura-kura, ikan, itik dan ikan. Dan juga diberi kekerapan untuk setiap jenis haiwan. Okey, soalannya, wakilkan data itu dengan menggunakan plot titik dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, kita ingat semula tadi langkah pertama ialah kita lukis satu garis mengufuk dan kita lihat kepada data yang diberi kita ada 6 jenis haiwan. Jadi pada garis mengufuk ini, garis mengufuk ini kita perlu tandakan 6 bahagian mewakili 6 jenis haiwan yang diberi dalam jadual. Okey, seterusnya kita labelkan yang pertama dengan arnab, ayam, kucing, kura-kura, itik dan ikan. Okey, langkah kedua kita akan tandakan titik untuk mewakili kekerapan. Jadi satu titik mewakili satu kekerapan. Untuk arnab kita ada 1, jadi tandakan 1 titik. Okey, ayam ada 5, jadi kita akan tanda 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya, kucing ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kura-kura ada 4. Tandakan 4 titik. Okey, untuk kura-kura. Untuk itik, sifar, maksudnya kita biarkan sahaja kosong di kawasan itik. Dan juga ikan ada 3. Jadi kita tanda 3 titik mewakili 3 kekerapan 3 untuk ikan. Okey, selesai kita memplot titik. Seterusnya kita berikan tajuk kepada plot titik kita berdasarkan daripada soalan. Jadi tajuknya ialah haiwan peliharaan murid tingkatan 1 bijak. Seterusnya, kita akan justifikasikan kesesuaian perwakilan plot titik ini. Okey, tuliskan dalam bentuk ayat. Plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan bilangan haiwan peliharaan murid tingkatan 1 bijak. Okey, jadi ini adalah untuk soalan pertama. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang kedua.
Data berikut menunjukkan bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh sekumpulan murid pada satu hari tertentu. Wakilkan data itu dengan plot titik dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, untuk soalan 2, data diberi dalam bentuk data tak terkumpul. Okey, belum dimasukkan ataupun diwakilkan ke dalam jadual kekerapan. Jadi cara dia sedikit berbeza untuk kita mewakilkan dalam bentuk plot titik. Okey, langkah pertama kamu mesti lihat apakah data yang paling kecil dan juga data yang paling besar untuk kita menentukan julat. Okey, kita ada data paling kecil 3. Dan data yang paling besar adalah 11. Jadi kita boleh lukiskan garis nombor mengufuk daripada 3 sehingga 11. Okey? Yang ni mesti bergantung kepada data yang kita ada. Okey, julat data yang kita ada. Jadi bagaimana cara untuk kita mewakilkan plot titik untuk data sebegini? Okey, yang pertama contohnya kita akan tandakan pada 3 dan plotkan satu titik untuk 3. Okey, seterusnya 4, plotkan pada 4. Okey, 8, plotkan pada 8. 7, plotkan pada 7. Okey, 11, kita plotkan pada 11. 6, okey. 5, 7, 6, 3, okey, 9, 6, okey, seterusnya 5, 11 dan akhir sekali 8. Okey, jadi apa tujuan cikgu tandakan pada nombor data tak terkumpul supaya kita tidak tercicir mana-mana data. Kerana data ini belum diwakilkan dalam bentuk jadual kekerapan. Jadi dengan cara kita menanda pada nombor dan kita tandakan titik, kita boleh mengelakkan kecuaian untuk tertinggal mana-mana nombor. Okey, yang terakhir kita akan tuliskan tajuk kepada plot titik kita ini. Jadi plot titik ini tajuknya ialah bilangan khidmat pesanan ringkas SMS. Okey, selesai untuk wakilkan dalam bentuk plot titik. Seterusnya kita justifikasikan kesesuaian perwakilan data plot titik untuk data yang diberi. Okey, jadi plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan bilangan khidmat pesanan ringkas yang dihantar oleh sekumpulan murid. Jadi ini ialah 2 contoh bagaimana kita boleh membina perwakilan data jenis plot titik bergantung kepada data yang diberi. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.